Terlalu banyak rahsia yang dia pegang. Orang lain tak tahu, dia je tahu. Nabi sangat percaya kepada dia. Khususnya, dia ni memiliki senarai nama penuh orang-orang munafik di Madinah. Dia ada senarai. Tapi apa istimewanya dia ini? Pertama, Huzaifah bin Yaman ini, dialah satu-satunya sahabat Nabi yang digelarkan sahibu sirri Rasulullah. The keeper of the secret of the messenger of Allah. Dia adalah penyimpan rahsia Nabi. Orang lain tak dapat gelaran ini. Macam kita kan, kalau istana negara, dia ada jawapan penyimpan moho besar, raja-raja. The keeper of the royal seal. Macam Huzaifah ni, dia macam penyimpan moho besar untuk Nabi kita. Dan dia menyimpan rahsia banyak. Terlalu banyak rahsia yang dia pegang. Orang lain tak tahu, dia je tahu. Nabi sangat percaya kepada dia. Khususnya, dia ni memiliki senarai nama penuh orang-orang munafik di Madinah. Dia ada senarai. Tapi dia ni sangat kuat pegang rahsia. Biar pecah di perut, takkan pecah di mulut. Selepas Nabi wafat, Huzaifah radhiyallahu anhu ini sering didatangi oleh para sahabat termasuk khalifah untuk mereka nak kenal siapa orang munafik. Tapi Huzaifah taubat tak cerita. Dia sangat kuat pegang rahsia. Pernah sekali Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia nak buat semakan. Siapa staf pejabat dia di pejabat khalifah yang masuk kategori munafik. Wa sa'ala Umar afi ummali ahadun minal munafiqin? Wahai Huzaifah, di pejabat khalifah, pejabat saya ada tak geng munafik? Jawab Huzaifah, na'am, ada. Qala man huwa? Umar tanya, beritahulah siapa? La azkuruh. Tak ingat pula lah. Dia jawab gitu ya. Ada munafik di pejabat kawan? Ada. Siapa dia? Oh, tak ingat pula siapa. Dia saja malas beritahu. Maka untuk Sayyidina Umar nak tahu siapa di kalangan staf dia ataupun orang Madinah masa tu dia ni munafik ataupun tidak, Umar akan buat satu cara. Kalau orang-orang ni meninggal, Huzaifah tak pergi, munafiklah orang tu. Kalau Huzaifah pergi, ra'i urus jenazah sampai habis, okey, line clear. Tapi kalau dia tak pergi, orang beritahu tu meninggal dah. Okey, dia buat bodoh. Munafiklah tu. Sampai begitu, Umar Al-Khattab terpaksa buat muslihat begitu. Wa kana Umar idza mata rajulun yas'alu an Huzaifah. Fa in khadara as-salatu alaihi, shalla alaihi Umar. Umar kalau dia tengok Huzaifah semayang jenazah ni, barulah dia semayang. Kalau Huzaifah duduk luar tak percaya, dia pun tak percaya. Wa illam yahdur Huzaifah salatu alaihi, lam yahdur Umar. Umar takkan datang kalau Huzaifah tak datang. Huzaifah ni kata ulama, dia ada satu bakat, satu ni gifted lah Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia pandai baca muka orang. Ini gifted tuan-tuan, tak boleh reka-reka. Dia nengok orang, dia tahu karakter orang. Ini dia panggil ilmu malamih. Malamih ni, ilmu ni Allah beri kepada orang tertentu. Dan ilmu malamih ni sangat mustahak. Dulu saya tak percaya sangat ilmu nengok muka ni. Sebab bagi saya, kita tak boleh judge orang daripada cover dia. Don't judge a book by its cover. Jangan nilai sebuah buku berdasarkan kulit buku itu. Tapi rupanya ilmu malamih ni wujud. Dan ada setengah agensi penguatkuasa, mereka memang perlu kepada ilmu malamih ni. Khususnya dalam nak buat siasatan, soal siasat. Saya pernah tanya kepada SPRM. Kata, bang, macam mana awak boleh tangkap orang, suspek? Bila awak panggil dia bagi keterangan, terus awak tahan. Makna orang tu membetul ada pertuduhan. Macam nak terror sangat.
Dia kata, Ustaz, kita orang ni SPRN ni lama dah buat kerja. Sampai satu peringkat kita orang ni nengok muka orang, kita tahu muka rasuah. Rupanya muka ni ada muka rasuah. Muka nak duit tu ada. Macam mana awak dapat ilmu tu? Entah Ustaz, pengalaman. Experience. Macam ke geng-geng penguatkuasa pejabat agama? Dia orang kalau buat rondaan di tepi-tepi pantai di Kuantan ni, kan budak-budak muda lah. Macam kita lah, muda-muda dulu dating bagai. Letak tepi pantai, duduk dalam kereta. Benda buat berdua. Okay, munajat lah agak kita sangka baik. Zikir agak berdua. Orang-orang penguatkuasa ni, dia tengok kereta, dia tahu. Ini dah kahwin ke belum kahwin? Saya pun heran, macam mana awak tahu? Mana bila dia singgah je, ketuk pintu, minta IC, biasa tak kahwin orang itu. Terror dia. Ni bukan sekat jarang. Ni dia panggil bakat lah, malamih. Dia boleh kenal muka orang. Saya ingat tuan-tuan pun boleh kenal. Kalau dekat traffic light, pandang kiri kanan kereta, kita jam tak kahwin lagi ni. Tengok, dah kahwin. Macam mana kita boleh kenal? Experience. Kalau ngeneng gitu orang puan duduk dengan orang lelaki, belum kahwin lah tu. Kalau seorang pandang sana, seorang pandang sini, dah kahwin lah tu. Seorang, kita kenal. Jadi Huzaifah ni, kemampuan dia begitu luar biasa sekali. Dan yang kedua, Huzaifah ni, kalau tuan-tuan jumpa hadis, nama dia keluar, dia ni diiktiraf sahabat Nabi paling setia. Paling setia. Dia ni masuk di dalam think tank Nabi. Sahabat Nabi ni ramai, 100,000. Jadi daripada 100,000 orang, dia ada pula the creamiest among the creamier. Yang dia punya inner circle Nabi. Inner circle lah kita panggil. Jadi orang yang inner circle ni mahal. Hatta kalau kita tengok orang besar-besar pun, menteri besar ke, Perdana Menteri ke, bawah duli tuanku ke, dia ada inner circle dia. Dan orang inner circle dia tak mesti orang ada jawatan. Tak mesti. Orang yang duduk dalam think tank dia. Orang yang boleh beri pendapat. Orang yang siang malam dengan dia. Mana-mana orang politik ke, pemimpin ke, Nabi pun dia ada inner circle dia. Dan salah seorang daripada orang duduk dalam think tank dia ni adalah Huzaifah bin Yaman. Nabi pernah sebut, kata Sayyidina Ali dalam satu riwayat, innahu lam yakun qabli nabiyyun illa qad u'tiya sab'ata rufaqa. Nabi pernah sebut, Ali dengar, tidak ada Nabi sebelum aku, kecuali setiap Nabi itu, mesti Allah kurniakan kepada dia, sab'ata rufaqa. 7 orang sahabat setia. Adam ke Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Semua mesti ada 7 sahabat setia. Yang mana kata Nabi, mereka ini rufaqa, nujaba, wuzara. 7 orang ini sama ada statusnya sebagai kawan, ataupun orang pilihan, atau menteri. 7 orang ini. Tetapi kata Nabi, wa inni u'titu arba'ata asyar. Tetapi saya special. Allah kurniakan kepada saya 14 orang special. Think Tank, UTK, VET 69, GGK. Saya ada 14 orang kata Nabi. Iaitu Hamzah, Ja'far, Ali, Hasan, Husin, Abu Bakar, Omar, Miqdad, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar, Huzaifah, Salman, Ammar dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi 14 orang ni inner circle Nabi. Jenis orang yang Nabi panggil, tanya. Macam hatta menteri besar ke apa ke, kalau ada benda tertentu, kita nampak dari segi ranking ada exco, ada ketua-ketua jabatan. Itu yang official. Dia ada juga inner circle dia. Yang mana kadang dia akan rujuk, nak tanya. Hatta kadang nak susun, nak buat jawatan exco. Siapa jadi exco ni. Dia ada orang yang akan beri pandangan. Dan orang ni mungkin bukan orang-orang yang ada jawatan pun. Ni yang panggil think tank, inner circle dia. Dan Nabi ada 14 orang. Jadi tu keistimewaan kedua Huzaifah. Bukan calon-calon orang. Daripada 100,000 sahabat. Yang ketiga Huzaifah ini, dia ni intelligent, special brand. Dia ni orang kepercayaan Nabi sebagai MIO, VET 69, intelligent, special brand.
Dia ni zaman Nabi, dia James Bond. Bahasa mudah. Bukan J. Bond, James Bond. J. Bond tu Abdullah bin Ubay, itu J. Bond. James Bond, ini adalah Huzaifah bin Yaman. Pernah sekali, dalam satu riwayat, berlaku perang Khandaq. Perang Khandaq. Orang-orang musyrikin Mekah, dia dah datang dah ke Madinah nak serang. Jadi Salman Al-Farisi dah cadangkan buat parit bagai-bagai. Jadi Nabi masa tu dia nak dapatkan maklumat apa cerita musuh di lapangan. Sebab bila dah buat parit, kita tak tahu apa yang berlaku di sana. Jadi Nabi ketika itu, dia panggil pasukan dia. Man rajulu yaqumu fayanzuru lana fa'alal qaum yasrutu lahu Rasulullah annahu yarji adkhalallahu al-jannah fama qama rajulun. Kata sahabat, Nabi tanya, siapa antara kamu semua yang boleh menyusup masuk ke dalam tentera musuh, buat cek dia tengah buat apa, rationnya berapa, makanan berapa, senjata berapa, buat laporan. Kalau siapa yang pergi, aku doa ke orang tu masuk surga. Tapi kata sahabat, fama qama rajulun, seorang habuk tak bangun. Semua mikir, ini masuk kawasan musuh ni. Nak dapat maklumat. Jadi James Bond masuk kawasan musuh. Seorang habuk tak bangun. Fama qama rajulun, seorang habuk tak bangun. Summa shalla Rasulullah hawiyan minal lail. Kemudian Nabi pun semayang tengah malam. Kemudian Nabi pusing lagi tanya, siapa yang boleh masuk ke kawasan musuh, cek berapa kekuatan yang dia ada. Seorang habuk tak bangun. Tapi kata ulama, mereka bukannya engkar. Fama qama rajulun minal qaum ma'a syiddatil khawfi wa syiddatil ju'i wa syiddatil bardi. Mereka tak dapat nak pergi sebab pertama takut. Nak jadi James Bond ni bukan senang. Tuan-tuan, masjid kita ni ada special brand. Kenal special brand ni, kita kenal. Tapi ingat senang nak jadi special brand. Hamun dia duduk di masjid negeri ni. Alah, masjid ni aku tak daya lah dengar ceramah, saya semayang. Letih jadi special brand. Hak menyamar jadi orang gila, tak kira lagi. Letih satu kerja. Hari-hari kena make up jadi orang gila. Penat, tuan-tuan. Penat. Jadi tak semua orang ada kekuatan jadi special brand. Kemudian kata para ulama lagi, wa syiddatul ju'. Masa tu pula umat Islam sedang lapar. Ramai yang tak ada makanan. Dan musim tu pula ketika itu syiddatul bardi, musim sejuk. Macam sekarang ni bulan 2 ataupun bulan 1, bulan 12, Madinah kan sejuk. Tuan-tuan puan-puan yang buat ziarah Madinah hujung tahun, winter, pakai jaket pergi semayang. Itu baru pergi masjid, ni tengah padang pasir. Sejuk. Jadi tak ramai orang pergi. Maka bila Nabi tengok tak ada seorang pun bangun, falamma lam yakun ahadun da'ani Rasulullah. Bila tak ada yang manggil, Nabi pun memanggil Huzaifah. Falam yakun li buddan minal qiyami hina da'ani. Ketika itu kata Huzaifah, aku bila Nabi dah titahkan bangun, aku terus bangun je. Tak adalah aku nak memikir, kalau mati lagi macam mana ni. Faqala, Nabi sabda kepada aku, ya Huzaifah, fadhhab fadkhul fil qaumi fanzur ma yaf'alun. Mu pergi ke kemah musuh, duduk di tengah mereka, tengok apa dia buat, apa dia cakap, apa semua rekodkan. Wala tuhaddithanna syai'an hatta ta'tiyana. Dan semua laporan tu jangan cerita kepada siapa-siapa, melainkan report terus pada aku. Mana tak payah nak cerita pada Omar ke pada Ali, tak payah. Report direct pada aku. Dia kata beres. Ni jenis panglima pancung tak bertanya. Pergi ya, apa nak jadi-jadi ya. Dia masuk, cari maklumat berapa. Masa dia tengah duduk tu, musuh perasan. Musuh kata, saya rasa dalam camp kita ni ada perisik masuk. Jadi kita hati-hati. Sila pastikan orang sebelah kita itu adalah betul-betul pure daripada Mekah. Tolong cek sekarang. Huzaifah ni orang cerdik. Belum sempat orang sebelah tanya dia, dia tanya dulu orang sebelah. Mu daripada mana?
Orang tu ngelabok. Kawan pada Mekah kampung sekarang. Beres boh, ni clear. Dia tak payah tanya sebab dia yang tanya. Dia cerdik. Dia dapat kumpul maklumat dan kita tahulah perang Khandaq tu kita menang. Ini Huzaifah. Lepas tu ketika dia jumpa Nabi, ya Rasul, saya ni jadi keliru. Bapa pula? Saya ni kira Ansar ke Muhajirin? Bapa mu tanya gitu? Saya ni bukan orang sini yang sebenarnya. Ayah saya orang Mekah. Pindah ke sini. Saya lahir di sini. Tapi darah daging saya mesti ikut ayah saya. Saya orang Mekah. Dia kata Nabi, kau awak lah nak jadi orang mana? Saya nak jadi orang Ansar lah. Dia kata, beres, jadilah orang Ansar. Tak ada hal. Dia dua warga negara. Dia special.